Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana? Sampai mana? Ke surat 46. Bab Siksa kubur. Ayat perenggan hadis Quran ada last ayat ada ayat mana? Ayat Quran ke hadis yang last sekali apa? Al-qabru awwalu. Betul. Hadis yang last. Al-qabru awwalu. So mula dari situ Betul. Boleh. Mula dari situ. The next paragraph. Abu Laits berkata, ya. Yeah. Okey. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. A'udzubillahi minan nar min syarril kuffar wa min ghadabil jabbar wal 'izzatu lillahi war rasulin. Allahumma aghnina bihalalin haramik wa bi siwat ismika Allahumma daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa tammin lisani yafqahu qawli. Wa ya ibadallah ittaqullaha usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Allah Ta'ala inna hikmataka wa ansur alaina min hazamitika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yasuqu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la ya'ti bil hasanati ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah anta himal dunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah jumpa kita untuk pengisian maghrib kita hari ini. Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala Dia Maha insyaAllah. Untuk lagi barakah kita mula dengan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. InsyaAllah kita masih lagi dalam kitab Tanbihul Ghafilin, muka surat berapa tadi? 46. Kitab lama 46, saya terbawa kitab baru muka surat 36. Kitab lama 46, kitab baru 36. InsyaAllah bab masih lagi ceritakan dengan siksa kubur dan dahsyatnya. Ya.
Kita kena ingat kita masih lagi calon-calon ke kubur, ya, belum habis lagi. Sebab tu kita hidup lagi, betul? Masih lagi hidup, masih lagi panjang nyawa lagi, masih belum di kampus, masih lagi belum disimpan. Panjang lagi nyawa kita. Hari ni dah masuk 3 Safar, betul? 3 Safar 2. 3 dah, nampak? Lajunya masa dah habis dah Muharram 1442 Hijrah. Panjang lagi umur kita, panjang umur kita lagi. Cuba renung, ini peringatan yang macam-macam yang Allah bagi, kita teruskan bab nak bawa satu lagi alam yang dipanggil alam hidup sesudah mati, iaitu alam akhirat besok, alam mahsyar, alam barzah, yang hebat alam kubur yang kita akan lalui sebagai first station kita sebelum ke satu lagi alam, insya-Allah. Bab masih lagi siksa kubur dan dahsyatnya. Kita tengok perenggan yang dimulai dengan Abu Lais, betul? Abu Lais berkata, auzubillahi minasyaitonirrajim. Abu Lais berkata, berita ini menunjukkan bahawa khianat itu salah satu sebab siksa kubur, dan apa yang mereka lihat itu sebagai peringatan jangan sampai berkhianat. Ini dikaitkan perenggan yang sebelum tu. Orang yang meniaga gandum, pedagang gandum yang meniaga menipu. Bila menipu, semua orang tak tahu dia menipu. Bila mati, confirm menipu. Itu yang tak larat, tuan-tuan. Ya, kita bila kita mati, orang sebut dengan kebaikan kita, betul? Tapi sahabat-sahabat ni cek dengan isteri dia. Ya, dia mati dalam perjalanan ke Mekah sebagai pedagang nak pergi haji. Ya, tengah-tengah perjalanan meninggal. Ni perenggan atas, saya summarize kan. Waktu digali kubur, timbul ular dalam liang lahat. Allah, tuan-tuan. Gali lagi kubur, ada lagi. Gali kubur lain pun sama juga. Ditanya ulama masa tu, ditanya, galilah kubur mana pun, tetap ada ular. Pasal apa? Pasal perangainya, pasal fi'il dia, pasal hebat dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hebat bukan dia beriman, hebat bukan dia bertakwa. Hebatnya dengan bab perangai dia, waktu dia berniaga. Masa nak pulangkan barang pada isteri dia, keluarga dia, ditanya, kawan-kawan tu tanya pada isteri dia, apa amalan suamimu dulu? Suami ni berniaga gandum. Setiap kali dia berniaga gandum, katalah dia jual sekilo, dia ambil segenggam. Segenggam tu untuk makanan harian dia. Berat segenggam tu, ni tulis, digantikan dengan tangkai-tangkai yang kosong. Kalau sekilo dia ambil lebih kurang 100 ataupun 200 gram, betul? Berat 200 gram tu digantikan dengan tangkai yang kosong. Berat tu confirm jadi sekilo, betul? Allah, berat macam tu menipu. Allah hantar ular sebesar liang lahat. Macam mana, tuan-tuan? Ini bukan saya cerita, kitab tulis. Maksudnya ni, janganlah dengan keadaan semasa yang kita hadapi sekarang, yang memang orang kata kritikal juga, betul? Dah elok itu single number, ni patah balik jadi triple number, betul? Itu peringatan. Kuman yang Allah hantar tu, yang tak pernah diceritakan oleh Tok Wan kita, Tok Ki kita, moyang kita, tak pernah cerita benda yang berlaku sekarang ni. Kalau Tok Wan kita, Tok Ki kita, moyang kita ada sekarang ni, apa dia rasa? Meraung, tuan-tuan. Dia akan tanya kita balik, apa yang kita buat sekarang ni sebenarnya? Apa yang kita buat dengan Rasulullah? Apa yang kita buat dengan Allah? Apa yang kita buat dengan kitab Allah? Ni, nampak? Memang hebat peringatan Allah Ta'ala. Ni. Tadi saya nak ke sini tadi, hujan. Allah, daripada rumah nak keluar tu, tengok air sungai Jalan Riku tu. Angin, kitanya rumah tu nak masuk, kena lalu lorong bawah jambatan. Bawah jambatan tu air berpusing. Air tu pusing bawah jambatan. Atas tu laluan kereta api. Tu baru Allah hantar sikit dia. Patah balik. Memang silap-silap tadi cancel tadi. Sampai satu lagi lorong yang tak boleh lalu lori. Lorong yang depan UKM. Itu alhamdulillah air baru setengah kaki ni.
Ya. Tu Allah bawa hantar air je. Ya. Akhirnya tak boleh keluar. Nampak? Belum lagi ni Allah bagi kuman yang masih lagi belum settle. Bukan satu Malaysia je tuan, satu dunia. Kami lagi risau, ada lagi 3 anak dekat Turki tu, 3 daerah kritikal, dah 300k cases dia 300k. Pasal dia besar, kita proportion dengan negara kita 10k je, betul? Kita baru 10k. Turki dah 300k. Pasal negara dia besar. Pasal Istanbul saja 30 juta dah. Sama dengan Malaysia. Bayangkan di US 7k, 7M 7 million merajai. Ingatkan sukan Olimpik je. Ini pun dia lagi hebat sebenarnya. Tu nak renung tu peringatan Allah Ta'ala, negara yang hebat dengan teknologi, dengan apa, tak jadi apa kan. Pasal apa? Allah tu maha hebat, Allah tu maha bijaksana. Sebab tu ni yang bagi ingatan kita ni, janganlah main-main sampai kita mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita hebat di Malaysia, kita dibagi hadiah juga, award. Sedang kritikal ni dibagi award. Apa award dia? Al-Quran. Betul? Ada tengok tak ada tengok? My Quran Time. Dah keluar dah nota dia ni tuan. 1 juzuk. Dah keluar dah. Sayangnya Allah Ta'ala kita. Pasal apa? Dah diperjuangkan oleh Rasulullah SAW. Kita siap nota tuan, bukan jalan-jalan dengan PowerPoint, color, diagram, semua cukup. Nota daripada Assalamualaikum sampai Sadaqallahul Azim. Sabtu Ahad ulang kaji lagi dengan ulama-ulama, dengan guru-guru tajwid. Nampak tuan, Allah bagi hadiah. Saya bukan orang TV je dah. Saya nampak bila kita buka minda tu, sayangnya Allah Ta'ala dekat kita ni. Sambil-sambil kita menghadapi peringatan Allah Ta'ala yang hebat, Allah bagi perisai, Allah bagi bahan, Allah bagi peta, Allah bagi waze, Allah bagi map, macam-macam untuk kita mengendalikan gelombang yang sedang berlaku. Kena ingat kata Tuan Guru Datuk Ismail Gamus, apa kata dia? Kita bukan lari daripada gelombang, betul? Kita bukan lari pada gelombang, kita belajar macam mana nak menghadapi gelombang. Salah satunya Al-Quran. Kalau dilihat satu lagi yang diceritakan oleh Tuan Guru dalam kitab ni. Ini hadiah daripada dia. Daripada Brunei. Orang ni menulis pasal dia kematian anak dia. Punya hebat dia punya keredaan suami isteri dia. Sampai dia boleh tulis macam mana nak menghadapi kematian. Ditulis jembatan ke akhirat. Tu. Maksudnya hebatnya kematian ni, walaupun anak dia sendiri. Tapi yang hebat tu, waktu diceritakan salah satunya waktu mati tu, hebatnya Quran tu, yang kita betul-betul pulun sekarang ni, kalau ikut betul-betul My Quran Time. Tapi jangan buat My Quran Time je. Kita dengan Quran tu dengan macam mana pula? Kita, interaksi kita, komunikasi kita dengan Quran, bakti kita dengan Quran macam. My Quran Time lain cerita. Kita sendiri personally dengan Quran macam mana? Tu. Pasal apa? Itulah bakti kita yang akan dibaktikan balik oleh Quran waktu kita masuk lubang kubur tu. Ditulis dalam kitab ni, orang Brunei. Masuk yang liang lahat, Quran datang dekat kita. Datang makhluk dua, Munkar dan Nakir. Tak tahu macam mana rupanya. Dicerita dalam kitab lama ni memang hebat kejadian Munkar Nakir. Tak tahu macam mana. Rambut dia panjang sampai ke lantai. Taring dia yang besi tu, macam besi tu sampai ke tanah. Mata dia menyinar macam kilat guru tadi, mungkin lagi lebih. Kita dengan guru gilat tadi pun dah risau, betul? Lari masuk rumah, lari masuk surau. Bunyi dia, suara dia lebih pada guru yang kita dengar tadi. Nampak? Kita pula duduk seorang-seorang. Bukan duduk baring, tuan-tuan. Kenikat dengan kain kafan yang berwarna putih. Muka saja dibuka. Betul? Masuk liang lahat, kan kain muka dibuka. Waktu kita sorong jenazah tu masuk liang lahat, kan kain muka dibuka. Kita ambil 3 kepal tanah yang bulat-bulat tu,
terciumkan. Saya buat kat mak saya. Doa dari tanah kita datang kepada tanah kita dikembalikan. Allah Akbar. Seorang-seorang dalam tu. Kita sini ramai, betul? Ni ramai. Ni kira ramai dalam surau. Ada kapet, ada lampu, ada kipas. Kipas besar tak pasang lagi, betul? Tu selesa kita, bukan selesa, comfortable. Selesa, betul? Comfortable. Siap nak silap-silap boleh bawa comforter. Faham tak comforter? Lolap kita. Kita boleh tidur ni selesa. Tak tahan tidur di rumah, boleh tak tidur ni? Selesa tuan-tuan. Semalam saya tegur jiran, bukan saya tegur, kita dua tiga orang jiran tegur seorang sahabat dia, start motor dia keluar pakai singlet kan. Mana Haji? Jalan-jalan. Pasal apa? Panas. Memang rumah dia tak ada aircon. Dia nak sejuk, dia start motor, pusing teman tu. Nak dapat sejuk. Allah tuan-tuan. Tu. Kita kadang-kadang selesa di rumah. Ada orang yang masih lagi tak selesa, tak ada aircon, tak ada kipas, macam-macam. Tu kena rendong kita. Yang penting tu, bila bakti dengan Quran, Quran ada di sini kita tulis kitab ni. Quran tu berada dada dengan muka kita besok. Datang dua makhluk yang hebat yang tak pernah diceritakan orang, bukan dalam kir. Yang dah jumpa pun tak pernah cerita kita. Ada tak kawan kita yang jumpa dia cerita kita? Ada. Dia pun tak balik. Betul? Kalau dia balik, kita yang lari. Zombie sudah mari. Betul? Tak. Diceritakan ni, datang dua makhluk yang hebat tu nak mengejarkan kita, nak menyoal kita. Quran datang antara dada dengan muka kita. Ada dalam tulis. Tuan-tuan cari kitab ni. Tahu ada tidak dalam kedai buku Jembatan ke Akhirat yang disahkan oleh Mufti Brunei. Datang dua makhluk tu, ditahan dengan Quran. Jangan ganggu orang yang berbakti dengan aku dahulu. Siapa dia? Tu mayat yang sedang baring itu. Pasal apa? Waktu dia hidup, dia berbakti dengan Al-Quran. Tak berhenti dia baca Quran, tuan-tuan. Tak berhenti cari terjemahan dia. Tak berhenti dia mempelajari Al-Quran. Sampai mati, dia tetap teruskan bab Quran. Bayangkan orang yang betul-betul berbakti dengan Quran. Salah seorang yang program My Quran Time kan meninggal itu. Sinaran punya salah seorang CEO kot, Chief Executive meninggal. Waktu tengah-tengah pressure nak buat program ni. Meninggal. Hebat tak peninggal dia? Meninggal. Hebatlah. Pasal mati sedang nak mengejarkan Quran ni, nak menyebarkan Quran satu dunia, bukan satu Malaysia kan. Kalau dah siar dalam handphone, dalam internet, Facebook, YouTube, satu dunia tengok tuan-tuan. Dan dikatakan sampai 21 juta dengan situ viewers dia di luar. Ni kena renung. Dia mati hebat tak? Mati dia hebat. Tu perisai dia. Apa kata Quran dalam kitab tulis? Quran kata jangan ganggu dia. Aku nak berbakti. Aku pastikan dia terus ke syurga. Dia tak benarkan mungkar nakir. Bayangkan kalau kita tak sentuh langsung Quran, tak risaulah. Ni dah masuk juzuk keempat sekarang My Quran Time. Betul? Juzuk keempat tuan. Dah muka surat 74 silap saya. Al-Imran. Betul? Allah tuan, cuba renung. Kalau kita tak pedulikan, tak ambil peduli yang Allah hidangkan depan mata satu hari 4 jam. Betul tak betul? 4 jam. Ramai Jabatan Negeri Sembilan pun ramai. Budak-budak yang ngaji qari daripada Negeri Sembilan 2 orang. Tadi pun qari Negeri Sembilan pulang kaji. Maknanya kalau kita tak ambil, tak cakna langsung, agak-agak kita boleh jawab tak dengan Allah Ta'ala nanti bila masuk ke liang lahat. Ditunjuknya kitab Quran. Allah tanya, malaikat tanya, pernah tak tengok Quran? Tak pernah. Ada tak rancangan Quran? Rasa-rasa ada. Main rasa-rasa. Rasa apa rancangannya? Quran Time. Tengok tak? Tak ada. Boleh jawab macam tu? Yang dihidang tu bukan ayat URTV, bukan ayat Mangga, bukan ayat Berita Nasional, ayat Allah. Nampak? Kalau kita tak terbuat langsung, tak tengok langsung yang Allah hidang depan mata, kita porak-peranda sebenarnya kan.
Pasal Nabi dah juangkan, Nabi dah perjuangkan Quran ni sampai tewas perang Uhud, perang kedua. Betul? Pusingan kedua Nabi tewas. Pusingan pertama Nabi menang. Perang pusingan kedua dalam Quran dicerita, dalam Quran time kita. Kalau kita baca sendiri tak tahu tuan. Bila diceritakan hebatnya perang Uhud tu, pertama hebatnya umat Islam dengar cakap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pusingan kedua dicuba dengan harta benda, harta rampasan, tewas juga orang Islam. Maksudnya cobaan harta, ya, benda, wang, dinar macam-macam dulu, bukan zaman sekarang dicuba. Rupanya zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah cuba pejuang-pejuang tu. Tewas juga akhirnya. Berundur, lari balik 70 orang. Betul? Tu kena renung kan. Maksudnya zaman dulu lagi Allah cuba, apa lagi zaman sekarang? Pak, zaman sekarang kalau kita tak berhati-hati, tak cakna langsung dengan Quran, kita bakal dicuba, bakal dibawa masuk ke dalam kubur yang paling menyeksakan, tuan-tuan. Ni Allah bagi Quran. Sebab tu dalam kitab itu juga, bila matinya hamba Allah Ta'ala yang takut betul-betul dengan Allah Ta'ala, dia ditangisi oleh satu bumi, yang kedua ditangisi oleh langit. Pasal apa? Bumi menangis, dia menangis pasal apa? Dia dah tak ada lagi hamba Allah Ta'ala tu nak berzikir, nak ingat Allah Ta'ala, nak baca Al-Quran, ayat Allah, nak sujud, dah tak ada lagi. Pasal apa? Putus, umur habis, dah di kampus. Bila masuk saja ke kubur, bumi tu senang lenang, walaupun menangis, senang lenang peluk hamba Allah Ta'ala tu macam baby dipeluk oleh ibunya sendiri. Sebab tu nak tidur salah satu perisai, kata Tuan Guru, jangan lepas al-muk, salah satu perisai kita. Yang kedua, menangisnya langit. Langit menangis pasal apa? Ada dua pintu. Satu pintu rezeki, satu pintu amal, pahala, kebajikan dia. Bila matinya hamba Allah Ta'ala tu, dan nazar dah habis dah, putus rezeki dia, kita siap tuang air, cedok sudu, suapkan dia, masuk, keluar balik, habis. Orang putih kata games over. Betul? Tu tak mamu. Kita ingatkan ayah kita tu tak lalu makan air, kita carikan bubur. Tak main bubur anak dia masak, anak dia siap taruh sayur, taruh carrot, taruh susu, taruh daging, disuap. Tak nak. Ayah nak apa? Ayah nak bubur McDonald. Betul tak betul? Ayah nak bubur, tak main KFC, tak main Pizza Hut. Ayah nak bubur McDonald. Mahal-mahal. Pasal apa? Sedap, ayah kata. Suap dia, suap, dua sudu, keluar balik tuan. Pasal apa? Rezeki sudah tak ada, putus. Tu pintu pertama. Yang kedua, pintu pahala, habis. Masa tu nak sedekah, sorry to say. Masa tu nak infak, sorry to say. Masa tu nak menolong orang, tak ada, habis. Games over, orang putih kata. Cukup takat tu je. Pasal fulan bin fulan sekian masa, itulah umur. Empat, tuan-tuan, dua benda, langit menangis, dua tertutup pintunya. Dapat? Tu saya summarizekan sikit pada kitab ni. Cari, tuan-tuan, jembatan ke akhirat. InsyaAllah. Balik pada kitab tadi, ya. Maksudnya kita ni jangan khianat waktu kita berniaga. Tadi dibalas dengan ular dalam liang lahat. Allah segenggam aja. Apabila orang mencuri rasuah berjuta-juta, agak-agak ular apa yang tunggu, tuan-tuan? Ular apa? Ular naga, ustaz, besar punya, betul? Tunggulah, kita tak tahu, betul? Orang naga dalam kubur tak muat, tuan. Nak tunggu apa besok? Ni Allah dah bagi tahu, Allah dah bagi Quran, janganlah lekang mata. Jangan kita lekang masa. Ada masa tolong uruskan Quran kita. Kita berbakti dengan Al-Quran. Terus pada kitab, ada keterangan bahawa bumi ini tiap hari berseru sampai 5 kali. Allah, tanah bumi ni menyeru nama kita ni 5 kali. Maka kata Ustaz Somad, tanah ada cacing, betul? Cacing tu yang nak mengerjakan kita besok, pasal dia tahu kita punya bau ni 1 kilometer dia dah bau. Kata Ustaz Somad, dia dah bau kita walaupun tak berkaki, tak bermata. Betul? Cacing ada mata? Tak ada.
Kaki tak ada, bergerak. Tapi dia standby untuk kita punya. Sedap sangat dia kata. Tunggu. Tu cacing tuan. Apabila dia tunggu kita ni. Tengok apa bumi kata. Ada keterangan bahawa bumi ini tiap hari berseru 5 kali. Yang pertama, apa kata bumi? Hai anak Adam, anda berjalan di atas bahuku dan kembalimu di dalam perutku. Allah, tuan. Nampak? Kita berjalan atas bumi, betul? Oh, dengan kasut kita, dengan tumit kita, dengan dulu kasut apa? Johnson, betul? Seluar habis bottom kasut Johnson. Kan datang balik, betul? Siap ada kukuh kelapa belakang kasut tu. Nak jadi cowboy pula. Betul-betul. Hebat. Terlupa dia berjalan atas bumi. Allah, tuan. Kasut tumit bukan perempuan, lelaki. Sampai ke lutut, betul? Saya tengok ni yang kaki motor ni. Tengok kasut dia mana? Tinggi mana? Tinggi lutut, tuan. Saya bukan nak kata, kena cakap. Kita terserempak di R&R. Orang ni lah. Bukan orang muda, orang berumur. Rambut panjang. Kita tengok di belakang, memang rupa orang muda lah. Bila pusing tadi, confirm. Ramai, bukan satu orang, ramai, satu grup. Sampai R&R semua nak berehat. Waktu nak standkan motor tu tak terdaya dia, tuan-tuan. Tengok baju, tak main baju kulit tangan, kulit ni. Kulit betul. Ratusan. Kasut di sebelah tak tahu berapa ratus. Jaket lagi dengan besi apa semua. Allah. Tolak motor tak terdaya. Bukan tolak okey, nak standkan motor. Akhirnya panggil siapa? Kawan-kawan pun tak terdaya. Semua 5 series, 6 series. Betul. Motor bukan kecil, motor besar. Benda yang tak boleh bawa perlahan-lahan, mesti boleh bawa, mesti drive 120 ke atas, betul? Kalau tidak, peha tak tahan, panas enjin. Nampak? Waktu nak cagak motor tu, terpaksa panggil mak rempit. Mak rempit motor kecil semua, EPF tak dapat. Betul-betul. Allah, tuan, kena kendong. Akhirnya, tu kadang-kadang pelik. Kan musim basikal pun ada juga, betul? Sama juga. Bukan salah, mungkin nak riadah tak salah, tapi sampai mengundang keselamatan tu tak ada. Dah ditulis orang dalam Facebook. Ustaz Asmah pun tulis. Teruk sangat sampai hilang keselamatan. Sekarang dah jadi isu. JPJ nak keluarkan satu sekular, kebimbangan orang, bukan satu orang, dua orang, by group. Kadang-kadang mengganggu perjalanan kereta, lori, motor. Tu tak boleh. Satu lagi pakaian dia. Pakaian dia, kita tengok pun penat. Betul? Muda tak apa, tua. Sekeluarga. Muda tak apa. Kalau muda seronok tengok dia. Tak, tua. Semua terponjol-ponjol. Dia ikut Azizul Hasni, juara Kirin sedunia, betul? Budak Terengganu ada kat Surabaya. Dia nak ikut pakaian dia memang didesainkan untuk potong angin, dapatkan speed record yang cepat. Dia umur lebih kurang 27, kawan ni 72. Faham tak faham? Tak terdaya, kan? Bukan satu orang, ramai. Yang best tu nak ambil gambar, ada sekali terserempak dengan ustaz AJK Masjid, grup-grup selfie ustaz. Kita tak terdaya, pakaian tu lemah kita. Tu tolong tuan. Malu tak ada, bab malu tu tak ada. Tolonglah. Nak jaga bab tu. Nak riadah tak ada masalah, tapi bab pakaian tu tolong. Ada Ustaz Jeffrey, Ustaz Khairi, Ustaz Noisham itu pakai elok, pakai tracksuit elok, besar. Tak adalah nak menonjol-nonjolkan, tak ada pun. Siap polis pun ikut. Alhamdulillah. Geng Putrajaya. Elok je, tak ada masalah. Ni kenapa nak jadi apa? Nak jadi rocketman, betul? Janganlah. Subuh-subuh kan di lekas highway tu. Saya tak boleh potong, dia lagi laju. Subuh-subuh tuan. Balik tengah hari pun balik. Bukan orang sini, orang KL. Tu kena rendung tu, Sabar sikit. Mana tadi? Yang pertama, kena ingat, hai anak Adam, anda berjalan di atas bahuku dan kembalimu di dalam perutku. Yang kedua, hai anak Adam, anda akan makan berbagai macam di atas punggungku dan anda akan makan ulat di dalam perutku. Allah, tuan. Kita makan macam-macam kita dalam atas bumi, betul?
makan durian daripada Tupai King, daripada Musang King sampai Tupai King. Betul? Punya dahsyat kan. Pernah tengok Tupai King? Tak pernah tengok lagi. Ini saya cerita tengok dalam TV ya. Dalam My Quran Time tu, ustaz tu makan Tupai King. Nampak? Hebatnya makanan. Allah bagi nikmat kat Malaysia ni kan, semenanjung tanah Melayu memang hebat. Walaupun PKP. Cukup tak makan? Cukup. Daripada Seremban sampai Perlis sampai Johor, cukup makan. Di Indonesia meraung tak makan. Betul? Dikurung tak makan. Ustaz Somad kata, tak salah dikurung. Makannya mana makan? Nah, makanan tak ada. Kita siap berantar. Betul? Allah, berantar lagi. Tak cukup lagi. Masak lagi di rumah. Tak cukup lagi. Online. Bila Muhyiddin umumkan PKP lepaskan rakyat Malaysia lepas raya, apa jadi rakyat dia? Terkejut PM. Gemuk-gemuk rakyat dia. Tu online. Nampak? Hebatnya nikmat Allah Ta'ala. Tu. Yang ketiga, hai anak Adam, anda tertawa di atas punggungku dan akan menangis dalam perutku. Allah. Jangan seronok sangat di dalam dunia. Batu jaga. Dalam Quran itu, Quran Time diceritakan bab jaga hati. Saya nak share sikit. Sahabat ni share. Bersihkan hati. Ada 10 poin. Bersihkan hati. Yang pertama, tuan-tuan jangan lepas. Yang pertama, nak bersihkan hati, salah satu poin dia, jangan cari salah orang. Nampak? Jangan, tak ada kerja tuan-tuan. Jangan cari salah orang. Kita jaga diri kita. Kita bab aurat keluarga kita, cek dulu. Jangan sibuk hal orang lain. Jangan ceritakan hal orang lain. Jangan cari salah orang. Habis dah masa? Okey. Boleh teruskan? Tak payah azan. SOP? Okey. Kita teruskan. Habiskan 10 poin ya. Yang pertama, jangan cari salah orang. Nak bersihkan hati. Ada dalam Al-Baqarah cara bersihkan hati kita. Sebab tu dibuka dalam Al-Baqarah ada bab bersih hati. Dah lama dah bab Al-Baqarah 286 ayat. Jangan tak tengok, ada ulangan dia semua cukup. Yang kedua, jangan hina orang. Orang yang hati hebat, dia tak hina orang. Bertenang dia. Kita kadang-kadang suka aibkan orang. Ni salah 3. Yang ketiga, bab aibkan orang. Yang ketiga, jangan buka aib orang. Kita bukan buka sekarang ni, zaman sekarang. Kita sebar. Share location lagi. Tu. Nampak? Jangan tuan-tuan. Tu tak ada kerja sebenarnya. Tu dosanya. Hati tak bersih. Kalau hati bersih, dia tak buat. Yang keempat, jangan perlekehkan orang. Allah, tuan-tuan. Kita kadang-kadang terasa hebat datang surau, datang masjid. Jangan. Jangan kena berat balik itu. Dulu Tok Imam kata, tu tak sembahyang Jumaat tu 3 kali. Apa hukum dia? Fasik. Tiba-tiba PM kata PKP. Berapa bulan tak sembahyang? 3 bulan. Orang yang Tok Imam kata Tok Imam tu balik. Tengok, dia lagi teruk lebih daripada 3 kali. Aku 3 kali, Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siap, AJK surau, AJK masjid, berbulan tak sembahyang. Allah, berbulan-bulan kan. Kalau 1 bulan 4 kali Jumaat, 3 bulan, berapa punya banyak fasik kan. Orang tu petikan balik. Pasal apa? Dulu dia mengata orang, akhirnya kena balik tuan. Yang keempat, yang kelima, jangan mengata orang. Jangan kata orang. Tadi pelekeh orang, jangan mengata orang. Yang kelima, kita mulut tak boleh diam kan. Sekarang tak pakai mulut, pakai apa? Handphone. Nampak? Mulut diam, handphone tak berhenti. Tu kata Tuan Guru, kita ni dah beriman dengan handphone terus. Bangun pagi dia tak cari Allah, dia tak cakap Alhamdulillah. Bini sebelah pun tak tengok. Apa bangun telefon, bangun pagi dia cakap apa? Handphone mana handphone? Nampak? Masuk ustaz juga tu. Nampak? Macam saya pasal bimbang kan, anak kat luar, betul? Tu, nampak? Apalagi orang yang ada cawangan tu, lagi risau tu kan. Yang kelima, jangan mengata orang. Yang keenam, jangan sakitkan orang. Ni bab jiran, bab adik-beradik, bab sahabat. Jangan sakitkan hati sahabat. Jangan sakiti hati jiran. Nampak?
Kadang-kadang ada yang isu paling besar sekarang zaman sekarang jiran isu kucing. Betul? Bela kucing, kucing datang, kucing ziarah, kucing berak, kucing. Allah tuan, tolong tengok bab hak jiran. Ya. Kita bela kucing, kucing terlepas buang najis kat rumah jiran. Apa hukumnya? Wajib sebenarnya tuan rumah tu, tuan punya kucing tu datang bersihkan najis kucing. Apa lagi macam-macam tuan. Ini kadang-kadang renung, susah tuan, ya. Kadang-kadang perangai ni dia kalau nak duduk teres, tapi kadang-kadang buat perangai macam rumah banglo. Tak kenalah. Nampak? Bela kucing bukan satu ekor, berekor-ekor, macam zoo tuan. Si ada buaian lagi. Dalam tangga kucing tu ada buaian, kucing landing relax. Allah Allah tu. Ya, yang ketujuh. Betul, yang ketujuh. Jangan bangga dengan amal ibadah. Ni, hati yang hebat, hati yang bersih, jangan sibuk dengan bab ibadah. Kita tak cerita pasal orang. Biar kaum langit yang ceritakan. Kita punya tahajud ke, kita punya sedekah ke, senyap sunyi kita. Biar Allah saja yang tahu. Ni kadang-kadang kita tegur, mata merah, tahajud. Siapa bagi tahu? Haji kenapa mata merah? Semalam lepas hujan saya tahajud. Ataupun terbalik. Ya. Tengah-tengah tahajud semalam hujan dia kata. Nak bagi tahu juga tu. Tapi yang Datuk Ismail Kamus ni lagi hebat. Dia cerita. Atuk ni tengah-tengah sembahyang duha, cucu dia dapat telefon daripada kawan atuk. Kawan tanya, "Atuk mana?" "Atuk tengah sembahyang duha." Atuk tu dengar, cucu jawab. Atuk kata apa? Tengah sembahyang tu dia boleh senyum. Orang tahu aku sembahyang duha. Allah tuan-tuan, nak jaga bab tu. Jangan cerita ibadat kita. Satu lagi cerita, Tuan Guru kata, dia sembahyang asar dekat pukul 7. Kawan atuk tu telefon lagi. Atuk mana? Atuk tengah sembahyang asar. Berapa dah pukul 7? Apa atuk kata? Atuk tengah sembahyang. Celaka cucu aku tu. Nampak tu? Saya hafal tu Tuan Guru cerita. Nampak? Nak jaga bab riak, bab jaga bab ikhlas tu. Payah tuan. Aduh. Yang ibadah Yang ke-8, yang ke-9, jangan berbanding dengan orang. Jangan beza-bezakan orang, tuan. Sama apa tak kira. Ya, kita ni kalau kerajaan J41, J48, J52, Jusa C. Betul? Sama tuan. Apalagi ketua, apalagi pemimpin, tetap sama. Bila sujud, kening dia semua atas lantai. Bila dia pergi Mekah, ihram dia putih semua. Bila pergi kubur, kain pun kain putih. Kafan tu putih, tak ada kain batik. Kain batik tu sekejap je, betul? Kain batik tu sekejap, waktu jenazah belum diuruskan, dia tutup dengan kain batik. Kain batik lepas mak dia, yang tak pakai lagi, yang tak jahit. Tu orang Indonesia pelik, ya? Orang Malaysia suka beli kain batik lepas, rupanya nak letak jenazah dia kata. Tu, ya, pening Indonesia. Standard macam tu terus. Tu yang ke-8, yang ke-9, yang ke-10 akhir sekali, jangan sedih apabila kekurangan. Allah tuan. Kurang macam mana pun kita tetap ada bab qanaah, ada bab syukur dengan Allah Subhanahu. Kita jangan sedih. Apa nak jadi, jadilah. Kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Aku serah bulat-bulat terus pada Allah Taala. Apa yang kita bimbang, tu yakin dengan masalah tu. Bab qanaah tu, bab syukur, bab sayang Allah Taala ni, kita malu pasal kita ada bab takwa tu. Ta qaf waw ya. Ta tawaddu qaf qanaah waw wara ya. Haqqul yakin ainul yakin. Yakin Allah balas. Tu dapat 10 bersihkan hati kita. Ditambah dengan amalan harian 5S. Boleh tambah lagi ni? Boleh? Besok cuti kan? Yang pencen cuti lah. 5S ada amalan harian, saya share lagi. 5S harian, amalan harian berpandukan 5S. Yang pertama, sisihkan diri daripada perkara dosa. Janganlah bab dosa. Dah Allah bagi peringatan ni, berhenti bab dosa. Dah berumur 50, 60, 70, apa lagi? Quran dia.
time kita dengan Quran, time kita dengan Allah, time kita dengan Rasulullah, time kita dengan kitab Allah Ta'ala. Sisihkan diri kita daripada bab perkara dosa. Cukup. Yang lepas-lepas tu berhentilah. Takkan kita nak buat lagi dosa, tuan. Yang kedua, yang kedua, sucikan hati dari hasad dan dengki, prasangka. Berhenti bab PhD kita. Cukup. Orang sampai PhD bab sarjana tinggi kan, minta PhD yang bab dengki hati tu. Yang ketiga, susun kehidupan harian mengikut syariat Islam. Nah, kan kita nak tunggu lagi tuan, dah dibaca dalam ayat Quran, betul? Al-Baqarah habis dah, Al-Imran nak habis, Al-Fatihah nak habis. Apa hukumnya? Hukum Islam ya? Itu yang sepatutnya. Nak tangguh apa lagi? Nak tangguh apa lagi? Syariat Islam. Dari rumah pun syariat Islam, keluar rumah pun syariat Islam. Masuk surau jadi Al-Surawi, betul? Keluar pada surau, perangai masih lagi Al-Surawi. Dah jadi orang masjid, kena keluar pada masjid, perangai macam orang masjid juga. Ikut syariat Islam. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dah ada dalam Quran. Ayat nombor 2. Nak jadi orang takwa tak ada lain, ikut syariat Islam. Tu yang dibaca dalam Quran. Al-Baqarah. Yang ujung bab riba. Ada tak? Allah, tuan-tuan, riba. Allah tak haram. Allah laknat. Allah perang. Bila Allah perang, apa nak jawab, tuan-tuan? Tu orang putih kata kena faham the whole stakeholder yang mengerjakan riba, tolong jawab besok. Patahlah balik. Malamnya tahu, dah dibacakan dalam Quran time lah. Riba jangan main-main, tuan-tuan. Apalagi arak, apalagi judi. Ada tak bab arak? Ada, tuan-tuan. Arak haram, confirm haram. Sebab tu kita nak kena ikut syariat Islam, bukan kita je, semua sekali. Kenapa nak raikan orang lain, nak teruskan bab arak? Dah tak boleh simpan dah. Haram tetap haram. Sampai bila kita nak mengutip cukai pendapatan yang berpandukan dengan arak? Bersumberkan yang kita tahu confirm haram, bukan manusia sebut, dalam Quran dah sebut. Tak percaya, buka nota My Quran Time. Arak confirm haram. Nampak? Tu tolong, kita bukan bab parti, bukan bab politik, tak, tapi dah dalam Quran tu dah kita pula mengaku innad-dina indallahil Islam. Nak tangguh apa, tuan-tuan? Dan dia orang tu kutip nak meniaga gandum, ambil segenggam pun Allah hantar ular, apalagi yang minum arak, tuan-tuan. Dah tengok, Allah tunjuk dekat 20 orang tahun ni PKP. Waktu PKP 20 orang mati. Dilanggar macam tu je. Polis tak sempat pencen, tuan-tuan, polis buat roadblock dekat dengan tol. Dilanggar macam tu je. Tak ada nak cek lesen. Datang kereta tak ada, sapu bersih. Allah, tuan-tuan, apa salah polis? Bukan saya orang polis, tak. Ni cerita je. Kesan daripada arak. Nampak? Tu. Ni semalam railing dekat flyover tu, nampak? Allah, 2-3 inci lagi makcik tu kena nampak. Allah, tuan-tuan, kereta selesai. Tu kena cek pula integriti, amanah waktu bekerja dalam construction. Tu tak tahu macam mana pula. Tu kena renung tu, ya. Boleh lagi 3S. Yang keempat, ketiga, susun kehidupan mengikut syariat Islam. Yang ketiga. Yang keempat, yang keempat, sabar ketika menghadapi ujian Allah dan anggaplah itu penghapus dosa. Yang Allah uji kita sebenarnya nak hapuskan dosa-dosa kita yang silam. Sebelum kita masuk ke lubang kubur, kita kalau boleh selesaikan dosa kita di dunia lagi. Yang kelima, yang kelima, syukur dan reda ke atas segala kurniaan Allah Ta'ala. Kena syukur, tuan-tuan, pasal kita dapat lagi baca Quran. Cuba renung, Nabi perjuangkan Quran yang tanpa baris, tanpa titik, tanpa dengung, tak apa-apa. Kita sekarang siap dengan guru taranum, guru tajwid, tadabbur, semua cukup. Siap nota, 1 juzuk, 1 buku dah sekarang, tuan-tuan. Allah, tuan-tuan, kena ada bab syukur. Habis 5S tu, kemudian dipesan kita jangan tinggal 5S. Apa dia? Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. 5 solat tu jangan tinggal.
Boleh tuan-tuan? Tu antaranya. Tak habis malam ni kitab. Kita sambung bulan depan bab 5 ya, 5 panggilan daripada tanah. Kita boleh sampai nombor 2. Betul? 3. InsyaAllah kita sambung nombor 4, nombor 5 bulan depan. Mana yang baik daripada Allah Ta'ala ya? Mana yang terbaik pun daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang lemah daripada saya, kita sudahi surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Surah InsyaAllah. Sebelum saya baca doa, saya mohon tuan-tuan benarkan malam ni kita sama-sama buat sembahyang sunat hajat untuk anak-anak saya di Turki. Memang kritikal keadaan sana. Kita mohon doa supaya pelajar-pelajar sana, pelajar Malaysia, Indonesia semua selamat keadaan wabak yang dah 300,000 dah sana, insyaAllah. Boleh tuan-tuan? Lepas isyak kita terus sembahyang sunat hajat, insyaAllah. Dan belakang tu ada jualan ya, makanan kesihatan, air zam-zam pun ada di luar, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wa sahi ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anis syarri bina wa qdiha wa jina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa la ahdika wa adika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya abu bi zambi faghfir fa innahu dzunuba illa anta. Tahassanna bi jabaru wa tasamna bi malakuta allazi la yamut isrif annal bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. A'udzubika kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma asmihi syai'un fil ard wa la bis sama wa sami'ul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.